Buletin Didik 31 Oktober bersama saya Mimi Azira Abdullah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razzie Jidin mengadakan sesi libat urus di Melaka selepas malam berada di Bandar Maharani. Sesi libat urus yang tadi menyaksikan pertemuan bersama guru-guru prasekolah dari seluruh negeri Melaka. Pelbagai perkara dikongsikan pada perjumpaan terbabit. Jelas Dr. Razzie dalam perkongsiannya di Facebook, setiap saranan dan cadangan guru pada sesi berkenaan akan diperhalusi. Tegasnya, pendidikan peringkat prasekolah akan terus diperkasa sebagai asas persediaan untuk anak-anak melangkah ke alam persekolahan seterusnya. Keputusan kerajaan memperuntukkan 746 juta ringgit dari bajet 2022 bagi tujuan menaik taraf sekolah-sekolah daif seluruh negara bakal menyaksikan perubahan ketara kepada pengajaran dan pendidikan PDP khususnya di Sabah dan Sarawak. Mantan Ketua Pengarah Kementerian Pendidikan Tan Sri Abdul Ghaffar Mahmud berkata sejumlah 277 buah sekolah daif di Sabah dan Sarawak perlu diberi perhatian segera. Benda ini pada saya perkara yang kritikal sebab sekolah daif sebenarnya ada dua keadaan. Pertamanya, keadaan fizikal yang sepatutnya, classroom yang pada saya keadaan yang tak berapa sesuai untuk pelajar duduklah, dan keadaan yang buruk dan keadaan macam-macam lagi lah. Tambahnya, kemudahan fizikal yang tidak lengkap di sekolah-sekolah daif ini adalah antara perkara yang perlu dititikberatkan, terutama dalam usaha mewujudkan suasana pengajaran dan pembelajaran PDP yang selesa dan kondusif kepada pelajar. Dalam pada itu, Tan Sri Abdul Ghaffar juga berpendapat segala kemudahan asas perlu disediakan di sekolah-sekolah daif supaya jurang kesamarataan antara pelajar sekolah bandar dan di luar bandar dapat dirapatkan. Bajet 2022 turut menzahirkan komitmen kerajaan terhadap golongan belia khususnya mahasiswa. Antaranya menerusi inisiatif peranti siswa keluarga Malaysia yang bakal memanfaatkan lebih 600,000 pelajar kumpulan B40. Presiden Persatuan Pemimpin Muda Universiti Malaya, Lim San Sian berkata usaha kerajaan itu tepat pada masanya dalam memastikan tiada pelajar yang tercicir. Dalam era dunia di hujung jari ini, pelajar juga boleh mendapat informasi terkini tentang isu-isu semasa supaya mereka dapat ikuti perkembangan terkini dalam dunia dan negara. Dan seterusnya, pelajar juga boleh memanfaatkan tablet tersebut untuk menjalankan e-dagang ataupun bisnes dalam talian untuk menjana pendapatan sampingan dan juga untuk meningkatkan kemahiran diri. Golongan mahasiswa turut merakamkan penghargaan terhadap kerajaan kerana memberikan diskaun bayaran balik pinjaman Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN antara 10 hingga 15%. Saya bersyukur dan bersetuju dengan keputusan kerajaan dalam bajet 2022 untuk memberi diskaun bayaran balik pinjaman PTPTN bermula daripada 1 November ini sehingga 30 April 2022. Ini semestinya akan membantu belia-belia dalam urusan kewangan dan kehidupan mereka. Bertemu kembali. 9,235 peserta menyertai pertandingan kemahiran sukan Majlis Sukan Sekolah Malaysia MSSM yang julung kali diadakan secara dalam talian. Timbalan Pengarah Bahagian Sukan, Ko-Kurikulum dan Kesenian Kementerian Pendidikan Malaysia Ithnin Mahadi berkata, biarpun berlangsung dalam Perintah Kawalan Pergerakan PKP, pelajar dapat menggunakan kemahiran yang ada dalam melakukan 24 jenis sukan yang dipertandingkan, antaranya bola jaring, bola baling, bola keranjang dan akuatik. Mereka melakukan kemahiran walaupun dalam keadaan MCO mereka tak boleh keluar, tetapi menggunakan ruang yang ada di rumah dan sebagainya dengan ciri-ciri keselamatan yang mereka fikirkan, mereka masih dapat melaksanakan aktiviti fizikal dengan selamat. Dan inilah kata medium pertandingan yang mereka boleh mengukur keupayaan mereka. Beliau berkata demikian dalam program khas kemahiran sukan yang disiarkan di Didik TV semalam. Keputusan 9 daripada 24 jenis sukan itu telah diumumkan semalam, manakala bakinya akan dimaklumkan malam ini. Perasmian program berkenaan dilakukan Pengarah Bahagian Sekolah Harian KPM, Zainal Abbas. Penganjuran aktiviti-aktiviti seperti virtual run ataupun virtual cycle yang dilaksanakan telah mampu untuk menumpukan semangat sukan untuk semua, sukan untuk kesihatan.
Sebagai platform penilaian akhir prestasi unit keterampilan terakhir, sijil dan diploma kemahiran Malaysia dalam bidang tarian di bawah program Genius Seni Tari, Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara menganjurkan produksi persembahan gelanggang seni tari secara dalam talian. Menurut Ketua Koreografer Genius Seni Tari, Muhammad Akmal Ayub, terdapat 3 tahap berbeza di bawah program tersebut. Bagi tahap 2, mereka akan dinilai sebagai penari dan aspek yang diambil kira adalah kompetensi unit ataupun unit keterampilan ketiga iaitu musicality tarian tradisional. Seramai 8 orang perantis yang akan dinilai bagi tahap ini. Dalam tahap 3, seramai 12 orang perantis yang akan dinilai dalam aspek kejurulatihan tari. Tambahnya, kompetensi unit yang akan dinilai bagi tahap 3 adalah unit keterampilan keempat iaitu rekonstruksi tarian tradisional. Manakala bagi tahap diploma iaitu tahap 4, mereka akan dinilai dalam unit keterampilan kedua, susunan motif persembahan. Muhammad Akmal berkata secara keseluruhannya, 39 orang perantis terlibat dalam produksi persembahan gelanggang tersebut. Baiklah, lebih 22 juta individu atau 95.5% populasi dewasa di negara ini lengkap menerima suntikan vaksin COVID-19. Berdasarkan data Kementerian Kesihatan menerusi laman COVID Now, 97.7% individu telah menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin. Selain itu, 75,874 dos vaksin harian diberikan semalam melibatkan golongan dewasa dan remaja. Bagi golongan kanak-kanak dan remaja berusia 12 hingga 17 tahun, setakat semalam lebih 2 juta atau 65.5% telah melengkapkan suntikan vaksin, manakala 83% lagi menerima sekurang-kurangnya 1 dos menerusi program PICK Remaja yang bermula 8 September lalu. Masih bersama Buletin Didik, sirip dan warna yang unik serta cantik menyebabkan ikan laga mempunyai ramai peminat. Malah kerana hobi juga, harga ikan itu boleh mencecah ribuan ringgit walaupun saiznya kecil. Menyedari ikan hiasan itu mempunyai ramai peminat, penduduk dengan kerjasama Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Kampung Kempadang Kuantan mengambil inisiatif menganjurkan pertandingan ikan laga. Acara itu berlangsung selama 2 hari bermula semalam di Pantai Kempadang, salah satu lokasi perkelahan terkenal di daerah ini. Hampir 300 peserta dari seluruh Pahang, Selangor, Kuala Lumpur dan Terengganu mengambil bahagian dengan mempertandingkan 915 ekor ikan laga membabitkan 45 spesies. Secara purata, harga seekor ikan laga ialah RM100. Ikan ni ada yang beli dari luar negara, ada juga yang biak sendiri lah. Dia kahwinkan lah. Harga dia mahal? Harga boleh mencecah ribuan ringgit. Boleh mencecah ribuan ringgit. Antara berapa ke berapa? Antara 1,000 hingga 7,000. Seekor? Oh, seekor. Bergantung pada saiz, warna dan jenis. 20 kategori pertandingan dan pemarkahan akan melalui pelbagai aspek, antaranya warna, sirip, janggut dan ekor yang cantik serta unik. Selain pertandingan dianjurkan untuk menarik minat orang ramai terhadap ikan laga, acara ini turut membantu mempromosikan produk pelancongan tempatan serta memupuk kerjasama dalam kalangan masyarakat. Sebut saja kek lapis Sarawak, pasti kita terbayang kecantikan corak serta keenakan rasanya. Juadah ikonik Bumi Kenyalang itu sering jadi pilihan sebagai buah tangan untuk dibawa pulang oleh pelancong apabila berkunjung ke negeri itu. Kek lapis Sarawak antara juadah istimewa rakyat Sarawak. Terdapat puluhan jenis kek lapis dengan perbezaan paling ketara dapat dilihat melalui pelbagai corak atau motif yang dihasilkan daripadanya.
Terbaru, antara kek lapis Sarawak yang paling digemari, kek lapis sisik ikan dan asam manis. Menurut Rogayah Slimat yang berpengalaman selama 7 tahun, pembuatan kek lapis memerlukan ketelitian dan kesabaran. Ini kerana setiap adunan lapisan kek perlu dibakar satu persatu mengikut tempoh masa serta suhu yang ditetapkan. Semakin banyak lapisan, semakin lama masa yang diambil untuk menyiapkan sebiji kek. Tapi kami di sini membuat untuk 12 acuan satu kali dalam masa 2 jam. Untuk kek lapis sisik ikan 2 jam setengah. Kalau masa manis 1 jam lebih. Lapis biasa 1 jam. Untuk 12 acuan. Menggunakan bahan asas seperti mentega, tepung, telur dan gula. Yang membezakan kek lapis ialah resepi yang digunakan serta corak dan motif lapis yang dihasilkan. Untuk kek lapis Sarawak asli, bahan yang digunakan termasuk rempah ratus. Sesuai peredaran zaman, beberapa perisa baru turut diperkenalkan. Kek lapis sisik ikan ini contohnya terhasil daripada kepingan masam manis yang disusun di tengah lapisan kek membentuk seakan-akan sisik ikan. Kalau sisik ikan yang kami buat tadi dalam 3 layer, baru simpan masam manisnya tadi. 3 layer, 6 layer, 9 layer. Lepas tu layer lagi untuk 2 lapis ke atas. Siap. Kek lapis Sarawak boleh didapati di semua daerah di Sarawak. Ia kebiasaannya dihidangkan ketika hari perayaan, majlis perkahwinan atau sambutan hari kelahiran. Dan sesuai dengan namanya, kek lapis Sarawak perlu memiliki sekurang-kurangnya 2 warna bertujuan memberi perbezaan ke atas setiap lapisan kek. Perayaan. Memang perayaan lah, memang paling laris. Waktu Hari Raya, Tahun Baru Cina, gawai pun ada. Peningkatan paras laut dan banjir besar sudah pun mendatangkan risiko terhadap puluhan juta nyawa di Bangladesh. Namun, kesan jangka panjangnya turut mengancam seluruh negara apabila tanah yang ditakungi air serta kandungan garam yang tinggi memusnahkan tanaman. Ikuti cara mereka mengatasi cabaran akibat perubahan iklim dunia. Menurut Indeks Risiko Iklim Global, Bangladesh berada di tempat ke-7 dalam kalangan negara paling terkesan dengan cuaca ekstrim untuk tempoh 2 dekad ini. Golongan petaninya seringkali tertekan dengan ancaman pemanasan global yang seterusnya mengancam bukan sahaja kehidupan tetapi juga sumber rezeki mereka. Kemiskinan dan desakan hidup ini memaksa mereka tampil dengan penyelesaian kreatif. Lalu terhasillah idea mencipta kebun terapung. এখন তো কি বলে যে ডিজিটাল যুগ আমরা ইউটিউবে দেখলাম যে তাদের বড় বড় গ্রিন হাউস আছে এইটারে আমরা আকারে একটু ছোট করছি কিন্তু আমাদেরটাও তাদের চাইতে আমরা মনে করি যে আমরা পিছিয়ে নাই আমরা তাদের মতনই আছি কিন্তু আমাদেরটা একটু আকারে ছোট আমাদের অর্থ হিসাবেই করছি কিন্তু আমাদের আমি তো এবছর 19% জায়গায় আমি গ্রিন হাউসের আদলে আনছি 19% জায়গা আমার খরচ হয়েছে কত লাখ দেড় টাকা তা আমি মনে করি যে ইনশাআল্লাহ তার 5 গুণ পাবো আমি। Mereka menghasilkan rakit daripada buluh dan lebihan bunga yang seterusnya dijadikan tempat menanam sayuran. Bermula dengan hanya labu, kini ia rumah kepada pelbagai jenis sayuran seperti peria, sawi dan bendi dan mampu bertahan lebih lama meskipun kawasan sekitar dinaiki air. আমরা লেখাপড়া করতে পারি নাই তবে আমরা আল্লাহর রহমতে এই পানি দিয়া এই বিভিন্ন পর্যায়ে এই জলবায়ু পরিবর্তনের সাথেও যুদ্ধ করেও আমরা লবণের সাথে যুদ্ধ করে যাই করতেছি করে আজকে ছেলেফেলেদের ভালো জ্ঞান শিক্ষিত করতে পারছি আমরা এখন আল্লাহ আমাদেরকে অনেক ভালো রাখছে আগের তুলনায়। Institut Kajian Padi Bangladesh pula telah berjaya menghasilkan jenis padi yang tahan garam. Dengan daya tahan 3 kali ganda lebih tinggi, padi jenis ini sesuai ditanam di wilayah yang sering dinaiki air dan mampu tumbuh pada kadar lebih pantas. Dari Teluk pergi ke Pekan, singgah bermalam di Batu Lima. Sekalian makhluk Tuhan jadikan, kaya miskin dipandang sama. Paku sebatang, kuat bunyi tukulnya bertalu-talu. Maksudnya bercakap besar tetapi bukti kerja tidak ada.
Sukan, skuad bawah 22 tahun kebangsaan berjaya mengesahkan tempat ke pusingan akhir bola sepak Piala Asia bawah 23 tahun di Uzbekistan tahun depan selepas muncul juara kumpulan J. Pada perlawanan terakhir kumpulan pagi tadi, Malaysia dan Thailand terikat tanpa jaringan. Mengekalkan formasi 3-4-3 dengan hanya perubahan kecil di bahagian serangan, skuad bawah 22 tahun kebangsaan kendalian Brad Melanie dilihat lebih banyak mengasak kubu pertahanan Thailand pada babak pertama. Walaupun beberapa kali mencemaskan Thailand, tiada percubaan tepat dapat dilakukan Malaysia. Bersambung babak kedua, giliran Thailand melancarkan serangan berbahaya. Mujur barisan pertahanan negara tenang dengan asakan lawan. Minit ke-62, Malaysia hampir membolosi gawang Thailand menerusi Harith Haikal, namun tandukannya menggegar palang. Menuju 10 minit terakhir, Thailand berterusan mengasak kubu negara tetapi kedudukan 0-0 kekal sehingga whistle penamat. Dengan keputusan itu, skuad bawah 22 tahun kebangsaan muncul juara kumpulan J dengan 7 mata, sekaligus layak secara automatik ke pusingan akhir Piala Asia bawah 23 tahun di Uzbekistan tahun depan. Ini kali kedua skuad negara layak ke pusingan akhir selepas skuad kendalian Dato' Ong Kim Swee mara buat pertama kali di China pada 2018 sebelum terkandas di suku akhir kepada Korea Selatan. Fantastic achievement of this group of players. We've said all along, I have incredible belief in this group of players, and they performed outstanding in the whole tournament, very professionally. We didn't concede one goal in the whole tournament, and that more or less proved the difference today. But across the whole board, I cannot be prouder of this group. And, we've achieved qualification again without losing a game. So it's fantastic to see. Masih perkembangan bola sepak aksi tempatan Piala Malaysia, 4 perlawanan berlangsung semalam menampilkan saingan kumpulan A dan B. Antara yang ceria, skuad Seri Pahang yang meraih kemenangan pertama selepas 3 perlawanan. Kumpulan A kembali rancak dengan kemenangan besar Seri Pahang menewaskan wakil Liga Perdana Penang FC 4-0. Turut mengganas di arena sendiri, KL City FC yang mengalahkan Sarawak United FC 4-0. Perlawanan kumpulan B pula, cuma Perak FC gagal memanfaatkan kelebihan tempat sendiri apabila tewas 1-4 kepada Terengganu FC, sambil Selangor FC berpesta gol menundukkan Kuching City 5-1. Selepas tewas 2 perlawanan berturut-turut, Ketua Jurulatih Seri Pahang FC Dollah Saleh mengotakan janjinya untuk menampilkan kebangkitan anak-anak buahnya. Seawal minit ke-11, Seri Pahang di depan menerusi Abdul Malik Mat Arif. Selepas rehat, mereka menggandakan asakan dengan gol kedua jaringan Manuel Hidalgo 2 minit selepas permainan bersambung. Penang FC makin tertekan apabila gawang mereka bolos buat kali ketiga, sekali lagi menerusi Abdul Malik minit ke-55. Abu Bakar Yakubu melengkapkan kemenangan 4-0 Seri Pahang minit ke-72, membolehkan mereka kembali bersaing di tangga ketiga kumpulan A. Dalam satu lagi aksi kumpulan A, Kuala Lumpur City FC merampas kedudukan teratas selepas membelasah Sarawak United FC 4-0 di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur. Skuad kendalian Boyan Hodak tidak menunggu lama untuk berada di depan menerusi percubaan jarak dekat Romel Morales minit ke-9. 2 minit kemudian, pemain import dari Colombia itu terus membuktikan ketajaman penyudahnya apabila meledak gol kedua selepas menanduk masuk sepakan penjuru Paulo Josue. Tuan rumah terus memukau dengan 2 jaringan pantas dihasilkan J. Partiban minit ke-55 dan ledakan Ryan Lambert 4 minit kemudian. Sementara itu, pada aksi kumpulan B, Selangor FC berpesta gol di Stadium Majlis Perbandaran Petaling Jaya menewaskan Kuching City FC dengan keputusan penuh 5-1. Tuan rumah membuka tirai jaringan seawal minit pertama menerusi penyerang import dari Myanmar, Hin Tet Ong. Namun, skuad kendalian Irfan Bakti Abu Salim bangkit mengikat kedudukan 1-1 hasil jaringan Michael Ijizi 9 minit kemudian menerusi sepakan penalti. Bersambung babak kedua, Selangor meningkatkan asakan dan berjaya membawa tuan rumah di depan hasil ledakan Ahmad Daniel Asri minit ke-59. Juara 33 kali Piala Malaysia itu terus mengganas dan kali ini jaringan daripada pertahanan dari Singapura Safwan Baharudin minit ke-65. Daniel terus mempamerkan sentuhan berbisa apabila mencetak gol peribadi keduanya minit ke-79 sebelum Sean Selvaraj melengkapkan malam penuh bergaya buat Selangor pada masa kecederaan.
Badminton terbuka Perancis, cabaran Malaysia berakhir selepas tewasnya sandaran utama bergula lelaki Aaron Chia dan So Woo Yik pada aksi separuh akhir semalam. Turun selaku pilihan keempat, seharusnya Aaron dan Woo Yik bijak mengawal keadaan selepas menang 21-14 pada set pertama. Namun sebaliknya terjadi apabila pemenang pingat gangsa Olimpik Tokyo itu memberi ruang buat Ko Sung Hyun Shin Baek Chol bangkit memenangi set kedua 21-10. Set ketiga nyata sengit, Aaron dan Woo Yik terpaksa akur kepada lawan bukan pilihan itu dengan kekalahan 22-24 dalam saingan yang memakan masa 56 minit. Baiklah, Bandaraya Madrid di Sepanyol meriah dengan limpahan cahaya sempena International Festival of Light. Paparannya mengakhiri buletin didik. Saya Mimi Azira Abdullah. Salam hormat dan kita jumpa lagi.